Seterusnya, syarikat-syarikat asing terus yakin dalam menjalankan perniagaan di Malaysia menurut tinjauan HSBC yang meliputi 6 ekonomi terbesar di dunia. Lebih 1,500 syarikat dari China, India, Amerika Syarikat, Jerman, Perancis dan United Kingdom mengambil bahagian dalam kaji selidik yang bertajuk HSBC Navigator C in Focus. Sebanyak 32% daripada syarikat itu mempunyai operasi di Malaysia. HSBC Bank Malaysia Berhad HSBC Malaysia berkata perniagaan di China, India dan terutamanya Amerika Syarikat mahu memperluaskan operasi mereka di Malaysia dan mengutamakan pertumbuhan di Malaysia dalam tempoh 2 tahun akan datang atau memasuki pasaran Malaysia 2 tahun akan datang. Dan untuk jam ini, bagi sama-sama memahami faktor keyakinan ini dan bagaimana memahami sentimen pelabur terhadap jaminan bahawa Malaysia sentiasa menjadi pasaran yang menarik kepada ekonomi terbesar di dunia, kita akan bersama dengan Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia DPDM, Chris Daniel Wong. Apa khabar, Chris? Baik. Baik, Chris, menurut kajian itu HSBC Malaysia sendiri, syarikat asing tertarik kepada Malaysia disebabkan pandangan ekonomi yang optimis dan merebut peluang disediakan pasaran Malaysia untuk membangun, menguji produk dan penyelesaian baharu. Jadi bagaimana sentimen ini boleh dikekalkan di sebalik langkah pemulihan ekonomi negara pasca pandemik COVID-19? Chris? Perkara ini bukan satu perkara baru. Malahan kita orang kata we are quite happy mendapat orang kata statement sebegini daripada HSBC kerana ia melambangkan bahawa kita kekal berada di landasan yang betul mengenai orang kata ekonomi recovery ekonomi kita semasa kita dilandit pandemik. Jadi untuk orang kata ni untuk kita terus orang kata to recover untuk kita recover daripada pandemik, post pandemik ni, pasca pandemik, kita harus pertingkatkan lagi orang kata tenaga mahir ataupun sumber tenaga mahir, right? Kerana apabila kita melihat keyakinan pelabur bukan sahaja daripada segi aspek industri, negara kita Malaysia orang kata apabila kita sebut ekspor, kita lebih orang kata bertumpukan kepada komoditi. Tetapi saya percaya statement ataupun kenyataan yang diberikan oleh HSBC adalah berdasarkan kepada ekonomi servis kita ataupun servis ekonomi, kerana apabila kita lihat rata-ratanya seperti di Cyberjaya, contoh saya bagi di Cyberjaya, kita mempunyai banyak BPO ataupun shared services, business processing outsourcing. Jadi negara kita merupakan antara 3 negara yang terbesar di dunia yang mempunyai servis BPO. Jadi apabila kita melihat kepada servis BPO sebegini, jadi kita harus bertingkat lagi kemahiran tenaga sumber manusia kita agar kita lebih boleh berdaya saing. Itu yang saya boleh interpretasikan daripada orang kata kenyataan HSBC. Baik, Chris, kita juga nak memberi fokus kepada aspek ini, kita nak melihat kepada nilai ringgit juga. Jadi bagaimana pula nak memahami sentimen pelabur kalau melihat kepada nilai ringgit semasa ketika ini, dan adakah ini waktu terbaik untuk pelabur asing masuk ke Malaysia dan melakukan pelaburan di Malaysia? Chris? Bagi saya, apabila kita menyebut tentang nilai mata wang kita telah jatuh teruk kepada apa yang berada sekarang ni, 4.3 ataupun 4.4. Saya rasa ini bukan satu isu sebenarnya. Bukan kerana daya ketahanan ekonomi kita tidak baik, bukan kerana orang kata polisi ekonomi kita tidak baik, tetapi ia merupakan orang kata masalah serantau. Bukan sahaja kita terkesan, tetapi negara-negara lain yang serantau juga terkesan. Contohnya China juga terkesan kerana kelembapan pasaran di Amerika Syarikat. Jadi apabila pasaran di Amerika Syarikat lembab, jadi ia tidak sebanyak sekali juga orang kata affect us, right? Menyebabkan nilai mata wang kita jatuh. Tetapi pasaran kita masih kukuh. Itu yang penting. Itu yang penting sebenarnya. Jadi bila kita beri sedikit masa, mungkin dalam sebulan ataupun dalam satu suku 3 bulan, kita akan nampak bahawa nilai mata wang kita akan naik balik. Apabila pasaran sedunia, terutamanya perang di antara Ukraine dan Rusia, orang kata apabila sampai penghujung, kita akan nampak benda itu akan lebih baik lagi. Baik, dan mungkin juga antara fokus lain yang boleh diberikan selain daripada nilai mata wang, nilai ringgit pada ketika ini, kita tahu lebih banyak pelaburan dan perniagaan masuk. Pastinya kadar pengangguran di negara akibat pandemik 2 tahun lalu terus menurun, dan pastinya dengan peningkatan aktiviti perniagaan akan mewujudkan permintaan dalam pasaran buruh. Jadi apakah strateginya untuk terus menarik pelabur untuk masuk
dan juga bagaimana untuk membolehkan pelabur-pelabur mempunyai feel good punya feeling untuk melabur di Malaysia untuk ketika ini dan juga untuk jangka masa akan panjang, Chris. Seperti yang saya sebut tadi itu tenaga mahir itu. Jadi agensi kerajaan terlibat harus orang kata mengkaji apakah jenis orang kata tenaga buruh yang diperlukan, tenaga sumber manusia yang diperlukan terutamanya di dalam bidang servis ekonomi. Jadi kita kena latih, kita kena orang kata melatih semula orang kata tenaga mahir kita ataupun tenaga sumber manusia kita agar boleh berdaya saing dan menepati skill-skill yang diperlukan oleh pelabur asing. Seperti mana yang saya sebut tadi itu, kita lebih berfokuskan kepada orang kata industri manufacturing, industri pembuatan. Tetapi sampai masanya kita beralih semula kepada industri servis. Itu yang penting tu apabila pelabur melihat kepada keperluan tenaga manusia kita. Baik, terima kasih saudara Chris Daniel Wong yang merupakan Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia DPDM, dan sebentar tadi kita memberi fokus kepada pelabur asing terus yakin untuk menjalankan perniagaan di Malaysia berdasarkan kajian dilakukan oleh HSBC.